Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah Puan Faiz Nur Izzati binti Muhammad Sulaiman Shah. Saya Siti Nur Hajar binti Ayub dengan nombor pendaftaran 33DPU20F1042 dan rakan kumpulan saya Kaidah Takifah binti Muhammad Yusli dengan nombor pendaftaran 33DPU20F1054 akan membentangkan tajuk pencemaran radioaktif. Assalamualaikum. Nama saya Kaidah Takifah binti Muhammad Yusli, nombor matrik 33DPE20F1054. Yang pertama sekali ialah pendahuluan untuk radioaktif. Radioaktif adalah pelepasan sinar tenaga atau zarah dengan memecahkan atom dengan unsur-unsur tertentu. Pencemaran radioaktif berlaku apabila terdapat kehadiran atau pemendapan bahan radioaktif dalam atmosfera dan persekitaran. Kemusnahan yang terjadi disebabkan oleh bahan radioaktif adalah disebabkan oleh pancaran sinaran pengayunan berbahaya, iaitu perebutan radioaktif seperti zarah beta atau alfa, sinaran gamma. Kemudian, faktor terjadinya pencemaran radioaktif adalah daripada suhu, kelajuan, tekanan, graviti, lokasi, musim dan pencahayaan matahari. Struktur molekul boleh mengubah kadar perebutan tangkapan elektron. Pencemaran radioaktif berlaku disebabkan oleh tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga paling berkesan. Pernah dilarang penggunaannya namun penyelidikan masih dijalankan untuk menentukan keselamatan kepada alam sekeliling. Di Fukushima, Daiichi pernah berlaku bencana loji nuklear yang menyebabkan kes kematian yang ramai. Peluru berpandu dan bom atom antara bentuk senjata nuklear dan digunakan oleh sebuah negara penjajah untuk menyerang Jepun pada Perang Dunia Kedua, memberi kesan kemusnahan dan pencemaran yang teruk hingga ke hari ini. Kemudian, ianya juga digunakan untuk mengesan dalam aktiviti perindustrian. Isotop biasa adalah bahan biasa seperti bahan radioaktif yang mengandungi karbon yang mudah didapati di laluan air. Ianya melibatkan pengalian biji mineral. Radium dan uranium secara semula jadi berlaku di alam sekitar dan sama-sama radioaktif. Pelombongan mampu meningkatkan proses geologi. Kemudian, kesan kepada pencemaran radioaktif. Antara kesannya ialah mutasi genetik, penyakit dan kemusnahan sel. Mutasi genetik membawa kepada kerosakan pada helai DNA yang membawa kepada pencemaran genetik. Penyakit selain kanser, penyakit lain yang kerap terjadi adalah leukemia, anemia, pendarahan dan pengurangan jangka hayat yang membawa kepada penuaan peramatang dan kematian peramatang. Lagi sekali ialah kemusnahan sel. Sinaran mengganggu sel-sel yang ada, membawa kepada kerosakan kekal pada pelbagai organ dan sistem organ. Penyelesaian kepada permasalahan pencemaran radioaktif. Pertama, pengharaman nuklear. Telah terbukti bahawa kuasa nuklear boleh menjadi sangat merosakkan. Ujian yang dilakukan untuk menyempurnakan tenaga menyumbang banyak kepada kehadiran keseluruhan bahan radioaktif. Lebih-lebih lagi, ujian ini walaupun dilakukan di padang pasir, akhirnya melarikan diri dari satu ekosistem ke ekosistem yang lain, akhirnya menjejaskan kehidupan ramai orang. Yang kedua, sumber alternatif lain. Sudah tiba masanya untuk kuasa nuklear dihentikan dan dunia mungkin memberi tumpuan kepada sumber tenaga alternatif yang mesra alam. Penggunaan radioaktif untuk menjalin tenaga dalam loji jana kuasa nuklear, misalnya membawa kepada penghasilan lebih banyak sinaran ke atmosfera. Seterusnya adalah penyimpanan yang betul. Adalah wajib bagi bekas yang membawa bahan radioaktif untuk disimpan dengan betul. Sebagai permulaan, bahan tersebut hendaklah disimpan dalam bekas kali sinaran untuk memastikan tiada rembesan atau kebocoran semasa pengendalian. Penyimpanan yang betul bermakna tiada bahaya dan boleh meminimumkan kes kebocoran yang tidak disengajakan. Seterusnya adalah langkah berjaga-jaga di peringkat peribadi. Jika anda tinggal berhampiran loji tenaga nuklear, adalah penting untuk memeriksa paras random di rumah anda. Mereka yang bekerja dengan bahan radioaktif juga berisiko tinggi dan memerlukan langkah perlindungan untuk menjauhkan diri daripada pencemaran. Tahap gas random di rumah anda mestilah dikeluarkan.
Seterusnya adalah langkah-langkah pencegahan. Membuang bahan radioaktif dengan betul. Kedua, langkah keselamatan hendaklah dikuatkuasakan dengan ketat. Ketiga adalah kebocoran daripada reaktor nuklear, pengendalian cuai, pengangkutan dan penggunaan bahan api radioaktif. Hasil pembelahan dan isotop radioaktif perlu dihentikan sepenuhnya. Seterusnya adalah perlu ada pemantauan berkala dan analisis kuantitatif melalui persempelan yang kerap di kawasan berisiko. Seterusnya adalah kesimpulan. Bencana loji nuklear ketiga Chernobyl, Three Mills Island dan juga Fukushima sepatutnya menjadi titik perubahan kepada kita. Tiada satu pun loji nuklear, bahan buangan atau senjata akan hilang di dunia ini. Apa yang boleh kita lakukan ialah mengurangkan penggunaan tenaga nuklear untuk masa hadapan. Sekian, terima kasih.